apa, nenek-nenek kita semuanya. Banyak wanita-wanita yang sudah berumur 80 ke atas, 70 tahun ke atas tuh tangannya seperti itu. Yang laki-laki pun juga begitu. Namun kok kayaknya banyak yang cewek ya itu. Kemudian yang paling menyenangkan juga ada yang terakhir yang berkaitan walaupun dalam penelitian tentang kacang kedelai hitam, kacang hitam. Kita biasanya mendengar bahwa kecap yang paling baik itu dari kacang kedelai hitam. Saya dokter, besok saya akan cari kacang kedelai hitam. Bagaimana cara makannya ya? Nanti tolong diberitahu. Apa saya goreng aja atau apa? Ibu bapak sekalian, tadi disampaikan juga perbedaan yang apa AR itu yang kronis ataupun yang akut. Yang akut itu adalah yang tiba-tiba sakit gini-gini, yang kronis itu pelan-pelan sekali. Dan era juga termasuk bagian daripada ada disinyalir ada keropos tulang secara keseluruhan. Dan yang pertama tadi ada hidden disabilitas ataupun disabilitas yang tidak tampak. Nah, yang terakhir tadi juga saya mendapatkan jadi ada istilah remisi. Nah, ketika dokter Singgih menulis dan mengatakan remisi, saya jadi ingat sebulan lalu dokter, belum ada sebulan ya, 17 Agustus ya, banyak Remisi tahanan. remisi tahanan. Ternyata remisi di sini sembuh, tapi bisa kambuh. Banyak sekali orang-orang yang katanya pergi ke dokter, pergi ini sudah sembuh, sembuh, sembuh. Enggak taunya belum sembuh total, tapi rotal ya. Sotal ding, sembuh total setal. Enggak taunya kambuh lagi, sembuh tapi kambuh. Apalagi juga yang ke herbal, ke yang lain juga sembuh. Sebulan, 2 bulan kambuh lagi. Remisi. Terima kasih dokter Singgih. Dapat kosakata yang baru remisi dan kedelainya itu loh dokter. Dan pengalaman para nenek-nenek kita itu banyak yang tangannya seperti bengkong-bengkong, jari-jarinya juga bengkong, apalagi yang di bagian tulang sini dekat tengkorak. Baik, terima Oke. kasih. Mohon Oke. Dokter Singgih berkenan untuk bersabar Oke, siap. bersama-sama. Kita akan mendengarkan dari luar negeri sana, yaitu Dr. Yang Jian. Dr. Yang Jian itu Associate Chief of Integrative Traditional Chinese and Western. Ya. Pengalamannya, profesinya adalah Executive Member Formula Endos Effect Research Brain China Ethnic Medicine Association Member Spot. Olahraga dan Joint Diseases Committee Guangdong Association of Integrative Medicine. Nampaknya spesialisnya adalah TCM, Traditional Chinese Medicine, Treatment for Hematuria, Proteinuria, Edema, Joint Pain, Digestive Disorder, Insomnia, Recurrent Oral Ulcers, and Tumor Rehabilitation. Management of gout, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus, digestive diseases, and dermatological condition. Pendidikannya dan sertifikatnya Bachelor Degree in Traditional Chinese Medicine, First Military Medical University tahun 2001. Ya. Dan selanjutnya saya mohon sahabat saya, Bapak Wira, untuk berkenan untuk bisa hadir sebagai interpreter. Halo Bapak Wirayuda. Halo Pak. Ya, Zoom saya serahkan silih berganti kita untuk memandu Dr. Yan Jiang. Dipersilahkan Dr. Wira, Pak Wira. OK，杨倩老师你好啊，哎，你好，你好，可以开始了能听到吗？啊，听到了但是我没看到那个 PPT。啊，等一下我分享一下啊，看到了吗？看到了。啊， Ya, ya sudah tertayang. 这个全是英文版的是吧？对，哦，那行，我打开我中文版的先哈。现在开始了。啊，开始了，可以开始。OK OK，好，各位同行，下午好。
今天非常高兴跟我们印尼的同行一起分享这个类风湿关节炎综合治疗的中西医解释。我 Kepada 虽然 teman-teman, thank you for sharing. Kepada 嗯 teman-teman, rekan-rekan sejawat sekalian, uh, selamat siang. Hari ini kita berbicara tentang analisis pengobatan terpadu barat dan tradisional Tiongkok pada artritis rheumatoid. Oke, langsung. 可以换那 Next. 个啊这个 next。那我们今天的分享呢，主要是从6个部分来呃阐述我们的内容啊，包括这个疾病的基本认知啊，西医的一些治疗指南精要，中医的核心治疗理论，中药临床应用实践，中西医协同增效的路径，还有这个康复跟长期的管理这6个部分来阐述。Oke, kita hari ini akan berbicara mengenai 6 bagian. Bagian pertama adalah pemahaman dasar tentang penyakit. Selanjutnya adalah intisari pedoman pengobatan barat. Dilanjutkan dengan teori inti pengobatan tradisional Tiongkok, praklinis penggunaan obat tradisional Tiongkok, jalur sinergi dan potensi antara pengobatan Tiongkok dan Barat, dan juga rehabilitasi dan manajemen jangka panjang. Next. 那我们先看看第一章节，就是这个疾病的基础认知啊。Oke, guys. 我们看看它的病理特征跟临床表现。第一个是病理特征，那这类风湿关节炎呢，它就是因为这种滑膜介导的炎症导致这种血管液的形成。血管液形成以后呢，它就侵犯我们人体的软骨跟骨质啊，导致关节间隙的变窄，并且这种滑膜里面因为大量的炎症细胞的侵入呢，会引起这种持续性的炎症。那第二个就是它的临床表现啊，它临床表现主要是表现为双手的近端脊肩关节、掌指关节以及腕关节啊，这3组关节，它的对称性肿痛为主并且伴有很明显的沉僵，这个沉僵时间呢，一般会超过1个小时啊。伴随着这种疾病的进展，时间长了，可能病人会出现关节的畸形，会出现天鹅颈纽扣花等特征性的关节的畸形也会伴随着关节功能的丧失。除了这个类风湿关节炎，除了也会影响这关节以外呢，它也会导致一些关节外的表现，比如出现这个类风湿的结节会累及这个肺部出现这个间质性肺炎包括血管的心包炎、眼部的巩膜炎也包括血液系统的一些损害，都会在我们类风湿关节炎这个疾病里面看到。Next. Indonesia ya. Ciri-ciri patologis yang manifestasi klinis, satu itu adalah dari peradangan sinovium dan pembentukan panus, yaitu merupakan jaringan vaskular abnormal. Dari sini dilihat ada patologis utamanya merupakan artritis rheumatoid yang dibuat dari sinovium sendi yang membentuk panus. Jaringan ini dapat mengikis tulang rawan dan tulang sehingga menyebabkan penyempitan celah sendi. Di dalam sinovium terdapat infiltrasi dan masif-masif sel limfosit dan plasma yang melepaskan mediator inflamasi yang memicu reaksi peradangan kronis yang berkelanjutan. Dan juga ada keterlibatan banyak sendi secara simetris, yaitu manifestasinya berupa nyeri bengkak simetris pada sendi-sendi kecil, terutama sendi interfalang, metakofalangal, dan pergelangan tangan pada kedua tangan. Kekakuan pagi hari biasanya juga berlangsung lebih dari 1 jam. Seiring dengan perkembangan penyakit dapat juga muncul deformitas di sendi yang khas seperti leher angsa dan juga tombol gas. Dan juga ada manifestasi sistemik dari luar sendi. Sekitar 40% pasiennya mengalami modul rheumatoid yang umumnya muncul di bawah kulit pada area siku. Artritis rheumatoid juga dapat mengenai organ lain di luar sendi, termasuk paru-paru misalkan, dan juga ada sistem kardiovaskular dan juga mata, dan juga sistem hematologi. Dalam serum terdapat redaksi
autoantibody seperti faktor rheumatoid dan antibody CCP lainnya. Next. 关于这个类风湿关节炎，它的一些国际标准的更新啊，其中有两个，第一个就是影像学分级的标准啊，我们通常来说通过 X 线的分期啊，结合这个 MR 超声评估这个滑膜炎的程度啊，那最新几年呢，就将这个超声检测这个滑膜血流信号跟这个 MRI 会显示到这个骨髓水肿。作为它的一个活动性炎症的指标，这个是以前我们济南没有的哈。那第二个就是怎么去评估这个类风湿关节炎它的活动程度呢？啊，现在多采用的 DAS28、CDAI 等复合的评分工具，综合28个关节的肿胀、压痛的技术。还有患者的整体的评估，以及这个血沉肌反应蛋白这个炎症指标的数值，将这个疾病呢分为4期一个是缓解期，也就是 DAS 的28评分小于2.6还有这个低活动度的、中活动度的跟高活动度的4个等级。Next. Pembaruan standar diagnosis internasional ada dua, yaitu standar penilaian biologis berdasarkan tingkat keparahan dan juga sistem penilaian aktivitas penyakit. Dari standar penilaian radiologis ditentukan ada stadium dan pencitraan sinar X-ray dimulai dari stadium 1 yang hanya menunjukkan pembengkakan jaringan lunak hingga stadium 4 yang menunjukkan ankilosis tulang. Penilaian ini dipadukan dengan MRI dan USG untuk mengevaluasi tingkat peradangan sinovium. Panduan terbaru merekomendasikan penggunaan sinyal aliran darah pada sinovium yang terdeteksi melalui USG dan edema sumsum tulang yang terlihat pada MRI sebagai penanda aktivitas inflamasi. Untuk sistem penilaian aktivitas penyakit dapat dilihat dengan menggunakan alat-alat skor komposit seperti DAS28 dan juga CDAI. Skor ini mencakup jumlah sendi yang mengalami pembengkakan dan nyeri tekan, penilaian keseluruhan pasien, serta nilai laboratorium seperti ISR atau CRP berdasarkan skor DAS28. Penyakit diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat, yaitu remisi dan aktivitas rendah dan aktivitas tinggi. Selanjutnya, yang langsung. 这个是中文的疾病的进展阶段的划分那我们一般把这个类风湿关节炎从它刚刚起病到它整个进展，我们一般会分为这个4个阶段，有临床前阶段未分化关节炎的期，还有这个确诊活动期，还有晚期这个结构的损伤期。为什么会做这么个划分呢？因为它在不同阶段的话，我们选择给病人的干预以及做治疗的措施是不一样的那我们去看一下，在这个临床前阶段呢，就可能这个病人存在一些遗传的风险或者环境的暴露我们在这个他血液里面可以检测到这个 CCP 抗体是阳性的，但是患者是没有临床表现的。那在这个阶段呢，我们的干预治疗呢，就有可能会改变整个疾病的进程，使这个病程有逆转甚至停止，没有进一步进展那个这个时候就是我们对这个阶段的一个处理第二个就是未分化关节炎期在这个阶段呢，患者就可能会出现一些间断性的关节痛，但是它没有达到我们这个类风湿关节炎的诊断标准并且这类型我们从长期的观察的话，它有30%的话会进展为最终确诊类风湿那在这个阶段呢我们推荐的是密切监测这个病情的变化就是要看看病人的感受怎么样对一些高风险的人群的话，我们可以推荐使用这个羟氯喹或等其他基础类型的那个 DMARD 的治疗干预在确诊活动期就是说他已经达到这个诊断了，存在明显的滑膜炎了那这个时候呢，我们要立即启动这个强化的 DMARD 治疗，防止这个关节的破坏晚期的结构损伤期呢，这个时候可能患者已经出现了一些不可逆转的那个关节的畸形已经出现了骨质的破坏，甚至会伴随有些肌肉的萎缩、功能的障碍。那这个时候呢，我们重点就向外科的纠正，比如说做一些滑膜的切除
关节的疾患还有结合我们的康复训练的治疗，提高患者的生活质量。Next. Ini ada pembagian tahap perkembangan penyakit. Itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tahap praklinis, tahap artritis non-spesifik, dan tahap aktif terdiagnosis, dan juga tahap kerusakan struktural lanjut. Pada tahap 0, tahap ini merupakan terdapat risiko genetik atau juga paparan lingkungan. Antibodi yang CCP dapat terdeteksi dengan serum, namun belum muncul gejala-gejala klinis. Intervensi pada fase ini berpotensi mengubah perjalanan penyakit. Penelitian terkini berfokus pada screening biomarker prediktif untuk deteksi individu berisiko sebelum timbulnya gejala. Pada tahap 1, muncul nyeri yang sendi bersifat intermittent, namun belum memenuhi kriteria diagnosis untuk artritis rheumatoid. Sekitar 30% pada pasien fase ini akan berkembang menjadi RA yang khas. Oleh karena itu, pemantauan ketat sangat dianjurkan. Pada individu dengan risiko tinggi dapat dipertimbangkan intervensi dini menggunakan DMARD seperti hidroksichloroquine untuk mencegah progres penyakit. Pada tahap 2, pasien sudah memenuhi kriteria diagnosis artritis rheumatoid, menunjukkan sinusitis yang jelas, baik secara klinis maupun radiologis. Secara patologis ditemukan hitrofi sel sinovial, infiltrasi limfosit, serta pembentukan pembuluh darah baru di jaringan sinovium. Fase ini menandai aktivitas yang tinggi sehingga pengobatan DMARD intensif harus segera dimulai menggunakan mencegah kerusakan sendi permanen progresi penyakit. Pada tahap 3, tahap ini muncul deformitas sendi yang tidak dapat dipulihkan serta erosi tulang yang signifikan, sering disertai atrofi otot dan gangguan fungsi gerak. Fungsi pengobatan bergeser ke arah koreksi melalui tindakan bedah seperti sinefoktomi atau penggantian sendi yang dikombinasikan dengan program rehabilitasi fisik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Next. 那第二部分我们就介绍这个中医跟西医这个治疗这个类风湿关节炎的一些济南的精要。Pada kedua ini kita memperkenalkan penggunaan antara medicine barat dan medicine Chinese. 我们来对比一下，就是不同地区对这个类风湿关节炎它的治疗的一个共识在欧洲呢，根据这个欧洲的指南的话，它采用的是达标治疗的策略强调要早期干预、定期评估以及个体化的调整方案目的就是为了使得这个类风湿关节炎的患者能够达到临床缓解或者这种低疾病活动度在美国呢，它的美国风湿协会，它就根据这个疾病活动程度、预后因素，把患者分为高、中、低的风险组高风险组呢，就推荐使用 DMARS 联合生物制剂的强化治疗；最中低风险的患者呢，就建议采用这种传统的 DMARS 就可以了。那我们在亚太地区呢，它有一个共识，就是强调甲氨蝶呤作为这个首选的治疗基础药但是使用甲氨蝶呤的过程中呢，要注意这个药物引起的肝酶的损伤，包括可能会引起肺部的损伤导致间质性肺炎这些发生所以对这个结合的潜伏的感染筛查，它要求要高于这个欧美的指南的。Pada kerangka pedoman diagnosis dan terapi internasional, itu ada pedoman dari Eropa yang merekomendasikan pendekatan pengobatan berdasarkan target yang menekan pentingnya intervensi dini, evaluasi berkala, dan penyesuaian pengobatan secara individual. Tujuan harus ditetapkan untuk mencapai remisi klinis atau setidaknya aktivitas penyakit yang rendah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil jangka panjang dan mencegah kerusakan sendi permanen. Ada juga pendekatan menurut ACR, yaitu American College Rheumatology, mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat aktivitas pasien dan juga faktor prognosis ke dalam kelompok beresiko tinggi, sedang, atau rendah. Untuk pasien dengan resiko tinggi, ACR merekomendasikan terapi intensif menggunakan kombinasi DMRDS, konvensional, dan agen biologis. Untuk pasien dengan resiko
sedang hingga rendah cukup menggunakan DMRAD konvensional tunggal seperti metode Trescott pada tahap awal. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan intensitas terapi dengan profil resiko pasien guna mencapai pengendalian penyakit secara optimal dan mencegah progresi lebih lanjut. Konsensus regional Asia Pasifik mempertimbangkan karakteristik populasi Asia. Konsensus Asia Pasifik menekankan bahwa Metoprestat merupakan DMRAD lini pertama yang paling disarankan. Namun penggunaan harus disertai dengan pemantauan ketat dengan fungsi hati, pengawasan terhadap gejala paru, pengingat resiko toksitas paru yang lebih tinggi pada pasien. Asia screening ketat untuk infeksi tuberkulosis laten. Sebelum memulai terapi karena prevalensi TB lebih tinggi di Asia dibandingkan dengan negara barat, dan persyaratan screening ini lebih ketat dibandingkan dengan pedoman di Eropa atau Amerika, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan terapi jangka panjang, mencegah komplikasi serius yang memungkinkan timbul dalam pengobatan. 我们来看一下这个类风湿关节炎抗炎药物的分类啊。一般来说有三大类，一个是非甾体抗炎药，也就是我们说的 NSAID 的药物啊。那第二种是糖皮质激素啊，第三个是传统的 DMARS 啊。这三种药呢，它各有各的好处啊，并且都有一些这个它的本身药物的副作用，我们也要注意的啊。首先我们看看这个非甾体的抗炎药 NSAID 的药物啊。它是作为控制这种症状、这种疼痛症状的一线药物啊，它可以减轻这种疼痛，但是这个药物呢，它会存在心血管的风险跟胃肠道的副作用啊。我们建议在使用它的时候，一定要加用这个季节绷类的胃肠道的保护剂啊。第二个是我们看看糖皮质激素啊，糖皮质激素它可以急性的控制这种炎症，减轻这种疼痛。我们推荐一般的小剂量使用啊，因为大剂量的话，它的副作用比较多，或者说短时间使用也可以进行个局部的注射，比如我们关节腔的注射、膝关节肩关节这几间的关节都可以的但是需要在这种关节注射的时候，我们注意要这种无菌操作避免感染的可能第三个就是传统的 DMARS 药物最常用的就是这个甲氨蝶呤，我们说它是个铆钉的药物推荐的剂量呢是每个星期7.5到25个毫克可以采用口服，也可以采用皮下注射的方法但是用完这个甲氨蝶呤以后呢，我们建议要补充叶酸来减轻它的一个副作用另外这个里面就稍微注意一下，可能亚洲人群的话，可能这个剂量很少达到25毫克的那假如这个有些病人这个服用这个甲氨蝶呤，他有一些不适应，比如胃肠道症状他是真的不舒服的情况下，我们就可以采用这个莱福米特来代替这个甲氨蝶呤那个莱福米特呢，我们在治疗期间也需要监测它的肝功能跟血常规Klasifikasi dan penggunaan obat inflamasi itu ada 3. Masing-masing mempunyai keunggulan dan juga mempunyai efek sampingnya masing-masing. Dari obat antiinflamasi non-steroid NSAID sebagai obat lini pertama untuk mengendalikan NSAID seperti ibuprofen dan celecoxib bekerja dengan cara menghambat enzim COX-2 sehingga dapat meredakan nyeri dan pembekakan sendi pada pasien artritis reumatoid. Namun penggunaannya perlu diperhatikan untuk resiko kardiovaskular dan juga efek samping pada saluran pencernaan, seperti iritasi lambung, tukak lambung, dan pendarahan. Oleh karena itu, disarankan agar NSAID dapat digunakan dalam jangka pendek, terutama saat gejala akut muncul, dan dikomunikasikan dengan obat pelindung lambung seperti proton pump inhibitor untuk mengurangi risiko gangguan gastrointestinal. Dan juga ada pengobatan glukokortikoid. Obat-obatan seperti prednison digunakan untuk mengendalikan peradangan secara cepat pada fase akut. Disarankan digunakan dalam dosis rendah dan juga dalam jangka pendek. Suntikan intravaskular dapat memberikan pereda lokal terhadap sinusitis, namun harus dilakukan dengan prosedur steril yang ketat guna menghindari resiko infeksi. Yang ketiga ada DMRD konvensional. Itu adalah metode Trescott berperan sebagai obat jangkar.
Dalam terapi artritis reumatoid diberikan secara oral atau sebutan dengan dosis 7,5 sampai 25 mg. Selama pengobatan, pasien mengkonsumsi suplemen asam folat untuk mengurangi efek samping seperti mual dan gangguan hati. Levlumoid direkomendasikan bagi pasien yang tidak toleran terhadap metrostat. Selama terapi dengan levlumoid, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap fungsi hati dan pemeriksaan darah lengkap guna mendeteksi efek samping seperti hepatotoksitas atau gangguan darah. Lanjut. 关于生物制剂的使用呢，我们注意它的原则啊。生物制剂也是近20年左右吧，一些很流行的一个用来治疗类风湿，包括一些其他疾病的一个药物啊。那我们必须要严格评估这个患者有没有适应症啊，并且在这个使用过程中呢，要监测他的感染风险啊。还强调要个体化的给药方案，跟给药方案可能都不太一样哈。它的适用症呢，就是适用于传统的 DMARS 治疗无效，或者说中重度活动度的患者啊。那这个时候呢，我们就需要结合疾病的活动评分，这个 DMARS 看它评分有没有达到中度或者重度这种活动程度，以及它影像学的进展来综合判断该不该使用这个生物制剂。那这个使用生物制剂的过程中呢，我们一定要监测这个感染的风险，因为它会引起一些潜伏的疾病复发，比如我们的结核、乙肝啊。所以我们在这个给病人这个用这个方案之前呢，首先要检测这种结核、乙肝到底有没有并且整个治疗的期间呢，我们要监测病人的血常规、肝肾功能以及免疫球蛋白的水平啊。还有它比较强调这个个体化的给药方案，会根据患者的体重、合并症以及药物代谢的特点来调整剂量呃，Prinsip penggunaan obat biologis ini ada mulai dari evaluasi indikasi secara ketat, digunakan untuk pasien dengan aktivitas penyakit sedang hingga tinggi atau tidak berespons terhadap terapi DMARD konvensional. Penentuan penggunaannya harus didasarkan pada penilaian komprehensif dengan skor aktivitas penyakit dan perkembangan kerusakan sendi berdasarkan pencitraan. Pemantauan risiko infeksi sebelum mulai pengobatan juga harus dilakukan screening merupakan terhadap infeksi laten, terhadap tuberkulosis dan hepatitis B. Selama pengobatan, pasien harus menjalani pemantauan rutin, termasuk pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati dan ginjal, serta kadar imunoglobulin untuk deteksi efek samping dan resiko infeksi secara dini. Dari skema pemberian obat yang disesuaikan secara individual, dosis harus disesuaikan secara individual berdasarkan berat badan pasien, penyakit penyerta, dan karakteristik metabolisme obat. Misalkan dengan penggunaan inhibitor perlu dihindari pemberian bersamaan dengan vaksin hidup karena dapat meningkatkan resiko infeksi serius akibat penurunan respon imun. Selanjutnya. 我们第三点呢，就是来看一下这个我们中医它是怎么看待这个类风湿关节炎这么个疾病的也就是我们中医的核心治疗理论。Pada bagian ketiga ini kita melihat pengobatan berdasarkan Chinese medicine. 中医里面把这个类风湿关节炎呢，它就称为痹病这种疼痛关节的疼痛称为痹病它的辨证分型呢，因为中医是整辨证都大家诊断都是类风湿，但是可能是不同的症型。它把这么多类风湿里面简单的分为就是四大类型，一个是风寒湿痹型一个是湿液痹阻型。第三个就是痰瘀阻络型，第四个是肝肾亏虚型。它每一型的话，它有它自己很独特的临床表现，它用的治疗方案，用我们的中药方案也是不太一样。那我们看看第一个风寒湿痹，它就是以这种关节冷痛，遇到寒冷的时候会加重，比如这个病人可能吹风吹空调的时候关节疼痛就会更加明显遇到这个气温下降的时候，它会关节疼痛更加明显，就是它的特征。当然，它也伴有这种鞋蛋这个胎白这些斜向的一个改变
那我是针对这种风寒湿型的呢，那我们经常采用的就是温经散寒祛风这种方法啊。那药物呢比较常用的就像独活啊、防风啊、细辛啊，来这个驱散这个风寒湿邪啊，同时也可以配合这个艾灸啊，增强这个温通的效果啊。那这种类型的类风湿呢，它容易就是迁延不易，反反复复啊。我们在用中医治疗这个风寒湿痹型的类风湿的话，需要注重这种肝肾调补啊，因为它本身是因为这种肝肾不足了，才会导致这种风寒湿啊引起关节的疼痛啊。那第二种类型的湿液闭阻型。因为我们顾名思义，这里面有热啊，就会表现为关节的红肿热痛啊，会有口干口苦、苔黄腻这些中医的临床表现啊。那我们这个治疗呢，就是清热利湿为法啊，选用的方法主要是细妙丸或者是白虎加归气汤啊，也可以用针灸的办法清泻一下这湿热。我们选用的穴位有这个曲池啊、阳陵池、阳陵泉这些啊。那对第三类型的痰瘀阻诺型这种一般就是病情比较久了，关节已经出现变形了气痛比较明显了，或者出现皮下的结节，舌头是比较暗紫的。那这个时候呢，我们就强调要化痰浊瘀选用的方药主要是这种肾痛浊瘀汤，或者是虫类的药物这里面含有一些就是活血化瘀的药，比如桃仁红花地龙蜈蚣前蝎这类型的这个活血化瘀的药，也可以外敷一些这种活血膏药，增加这个局部的效果这种类型呢，一般属于这种类风湿到晚期了，或者说时间很长了。在这个时候呢，我们需要这个活血跟补虚同时应用第四个类型是肝肾亏虚型就是患者可能会看到这种腰膝的酸软、沉降比较明显，病情的时间比较长那这个时候呢，我们要补益的肝肾、强筋骨想用的方药比较常用的是独活济肾汤也可以辅助一些这些补肾的药，比如说骨碎宝骨碎补营养货这补肾的药也可以推拿上我们的肾腧、太溪穴来激发我们的那个精气。Rheumatoid arthritis itu termasuk dalam sistem klasifikasi sindrom P atau dikenal dengan Pijeng. Walaupun sama-sama Pijeng itu ada macam-macam tipe-tipenya ya. Jadinya dimulai dari tipe P akibat angin dingin, yaitu Feng Hanse P, ditandai dengan nyeri sendi yang terasa dingin dan memburuk saat terkena cuaca dingin serta lidah yang pucat dengan selaput lidah putih. Pengobatan perlu difokuskan dengan menghangatkan meridian, mengusir angin dingin dengan menggunakan ramuan seperti tuhuo, fangfung, dan sisin untuk menghilangkan patogen-patogen angin dingin lembab. Terapi ini sebaiknya dikombinasikan dengan moxibusi, misalkan moxibusi dengan irisan jahe pada titik Yen, untuk meningkatkan efek penghangatan dan pelancaran aliran qi. Jenis ini cenderung kronis dan sulit sembuh, sehingga perlu penekanan pada penguatan fungsi hati dan ginjal guna memperkuat akar kesehatan tubuh. Dari sindrom tipe P akibat penyumbatan lembab panas, P Chusing, ditandai dengan sendi yang merah, bengkak, terasa panas dan nyeri, disertai dengan mulut kering, rasa pahit, lapisan lidah yang berwarna kuning dan lengket. Prinsip pengobatan utamanya membersihkan panas, menghilangkan lembab dengan pilihan resep seperti Semyawan yang mengandung Changchu, Huangpai, Niuxi Yiren, atau Pai Hu Jia Hui Zi Tang. Terapi ini dapat dikombinasikan dengan akupuntur titik Qi dan Yang Lingqian untuk membantu mengalirkan panas keluar dari tubuh karena lembab dan panas yang bertahan lama dapat menguras qi dan merusak yin. Pada tahap lanjut, pengobatan juga perlu mempertimbangkan untuk nutrisi yin dan memperkuat qi. Dari tipe 3 ada penyumbatan meridian akibat dahak dan stasis darah, Hanyu Chulosing. Umumnya ditandai dengan deformitas sendi, nyeri yang menusuk, nodul di bawah kulit, serta lidah berwarna ungu gelap. Pengobatan difokuskan pada menghilangkan dahak, melancarkan peredaran darah untuk mengatasi stasis,
dan menggunakan resep seperti sentung cui tang yang mengandung taurin, hungfa, dan tilung, atau obat berbahan serangga seperti jianxie dan juga wukung untuk menghancurkan stasis dan membuka meridian. Selain itu dapat digunakan salep atau plaster pelancar darah secara topikal untuk meningkatkan efektivitas lokal. Tipe ini biasanya muncul pada tahap lanjut penyakit sehingga diperlukan pengobatan jangka panjang untuk melancarkan peredaran darah sekaligus memperkuat kondisi tubuh yang lemah. Tipe terakhir ada tipe defisiensi hati dan ginjal, Gansen Kui Su Xing. Gejala utama meliputi nyeri dan kelemahan pada pinggang dan lutut, serta kekakuan sendi yang jelas di pagi hari. Umumnya terjadi pada fase penyakit yang sudah berlangsung lama. Pengobatan difokuskan memperkuat hati dan ginjal, serta menguatkan otot dan tulang. Dengan resep utama Tuhuo Qiseng Tang yang mengandung Seng Qiseng, Tuhuo, dan Yusi. Ditambah obat penyehat ginjal seperti Kusuipu dan Yin Yang Huo. Terapi ini dapat dikombinasikan dengan pijat tuina pada titik sensu dan taisi untuk merangsang aliran energi qi dalam meridian. Next. 杨老师。那我们看一下这个中药，这中药用来治疗这个类风湿关节炎，它的一些方剂的配伍的规律啊，其中第一个就是驱邪以扶正并重啊。刚才我们讲了类风湿关节炎，它很多就是肝肾亏虚是本，再合并有感受的这个风寒湿邪导致的。那这种情况下，我们既要给它补益肝肾，又要祛风祛寒利湿这种都是同时要兼顾到比如我们独活寄生汤里面，它就既有这种防风祛外邪的，也有这种补益肝肾的，所以体现这种标本兼顾的原则那在针对急性期我们就以驱邪为主比如用女庚糖。缓解期呢，那我们以补益为主，比如说用一些黄芪、当归之类的补益药那第二个原则就是寒液并用像我们的桂枝芍药鸡母汤它是一个很经典的中医的名方它里面既用了桂枝、附子，这是温阳的，也用了白芍、知母，这是清热的针对这种寒液错杂型的痹症如果用到这个桂枝芍药鸡母汤里面呢，那我们要提醒大家要注意一下这个附子的剂量，因为这个药有一定的毒性第三个用药方面，我们有时候也会加一些引经药比如这个病人这个是疝气疼痛的，那我们就用牛膝因为牛膝可以引药疝行来治疗这种疝气的疼痛。假如这个病人是上肢疼痛的，那我们可能加入姜黄它是可以把这个药引到我们上半身来治疗这种上肢的疼痛假如是全身痛呢，那我们可能会用到威灵仙就会根据不同的部位的疼痛，那我们可以选用不同的引经药，会增强那个药物的功能第四个就是在治疗类风湿关节炎，我们也是经常用到的一大类型药物，就是虫类型虫类型的药物呢，它往往这个活血化瘀的效果比较好，舒筋通络的效果比较好，对一些顽固性的疼痛，它效果也比较明显所以我们很多时候在这些类型的这种症型的那个类风湿关节炎患者，那我们可能用的前蝎土鳖虫这些虫类的药物来Next. Pola kombinasi resep klasik dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu ada 4. Pertama, kita menghilangkan patogen dan memperkuat vitalitas secara seimbang. Sebagai contoh, dalam resep Tuhuo Qiseng Tang dan Tuhuo ada mengandung Tuhuo dan Fang Feng yang digunakan untuk mengusir patogen eksternal. Sedangkan Sang Qiseng dan Tu Chung berfungsi untuk memperkuat hati dan ginjal yang memberikan prinsip menangani gejala sekaligus akar penyakit. Yao Bencian Ku. Pada fase akut, pengobatan lebih menekankan pada pengusiran patogen, misalkan menggunakan Wei Kung Teng. Sedangkan pada fase remisi ditambahkan obat tonik seperti Huangqi dan Tangkui untuk memperkuat vitalitas dan memperbaiki kondisi tubuh. Yang kedua ada kolaborasi obat bersifat dingin dan hangat dalam resep Huizi Shaoyao Zhenmu Tang. Huizi
Kuice dan Fuce berfungsi untuk menghangatkan yang, sedangkan Jemu dan Paisao digunakan untuk membuang panas. Sedangkan ini cocok untuk mengatasi sindrom Pi akibat campuran dingin dan panas. Hanre cuaca si pinceng. Dalam kombinasi seperti ini, dosis Fuce harus diperhatikan karena Fuce itu mengandung racun toksik yang lumayan harus diperhatikan ya. Ketiga, ada obat nuntun meridian untuk efek terarah. Yin Xiao. Yusi digunakan sebagai obat nuntun untuk mengarahkan efek pengobatan ke bagian tubuh bawah, terutama dalam mengatasi nyeri dan kekebalan pada tungkai. Xiangfang digunakan untuk mengarahkan efek ke bagian tubuh atas seperti lengan, sedangkan Wei Lingshan memiliki kemampuan melancarkan meridian di seluruh tubuh secara menyeluruh. Dalam peracikan obat, pemilihan obat penuntun disesuaikan dengan lokasi nyeri sehingga meningkatkan kecepatan dan efektivitas terapi. Keempat, ada juga obat dengan golongan serangga untuk menghancurkan statis dan melancarkan meridian. Misalkan Qianxie, Tupi Chung, dan juga ada golongan serangga lainnya yang digunakan untuk mengatasi nyeri yang membandel dan menetap, terutama pada kasus stagnasi darah dan penyumbatan meridian yang parah. Obat-obatan ini sering dikomunikasikan dengan obat penyehat darah seperti tangkui dan paisau untuk mencegah kekurangan darah dan melemah melemahkan energi vital tubuh. Penelitian modern telah membuktikan bahwa obat jenis ini memiliki efek antiinflamasi dan imunomodulator, namun penggunaannya perlu disertai dengan pemantauan fungsi hati dengan ginjal secara berkala untuk menghindari toksisitas. Next. 那除了这个我们刚才讲的这些中药汤药以外呢，其实中医它还有很多的其他的一些治疗手法啊，比如我们的针灸啊、针啊、艾灸啊这些其他的一些方法。这些方法里面就是比如我们可以用针灸、针的方法、灸的方法，还包括这个中药新增的方法，关节的那个推拿松解手法。来辅助我们治疗这个类风湿关节炎，临床上治疗下来，这个效果也是比较明显的。Next. Ada juga mekanisme kerja terapi pengobatan luar. Uh, Selain penggunaan pengobatan obat minum yang seperti sudah dijelaskan tadinya, ada juga pengobatan yang dikombinasikan dengan akupuntur ataupun juga dengan moksibusi atau juga dengan penguapan atau dengan tuina. Nah, dari ini bisa membantu meningkatkan efektivitas pengobatan. Seperti dalam penggunaan akupuntur, titik-titik yang seperti Cusanli dan yang Minchen digunakan untuk simulasi meridian guna mengatur ke sistem kekebalan tubuh. Akupuntur dapat membantu meningkatkan sirkulasi mikro di area setempat. Moksibusi digunakan untuk menghangatkan yang dan mengusir dingin. Moksibusi terutama dengan irisan jahe pada titik kuanyin dan sensu dapat membangkitkan energi yang cocok untuk mengatasi sindrom Pi. Dengan angin dingin, dan juga ada pengobatan penguapan, yaitu dipilih dengan seperti obat Kuice dan juga Huaijiao digunakan dengan cara merebus obat dan juga lalu diuapkan pada bagian-bagian tubuh untuk membuka pori-pori sehingga obat dapat langsung menyerap area yang sakit. Untuk meredakan membengkakan sendi yang menonjol dapat ditambahkan mangxiao. Ada juga pijat tuina yang digunakan untuk melonggarkan adhesi jaringan yang menempel. Dengan menggunakan teknik pijat rolling, menekankan pemijatan pada sendi yang mengalami kelainan dapat membantu memperbaiki sirkulasi qi dan darah di area lokal, serta mencegah deformitas sendi. Next. 我们第四部分看一下这个中药临床用于这个类风湿关节炎这个临床应用实践。可以说老师。啊，那这个中药用于这个治疗类风湿关节炎呢，它除了这个汤剂以外呢，现在也有很多人就是研究它中药里面的一些成分是怎么起作用的啊。
那现在临床上用的比较多的一些药物呢，这就是这个3个药物，一个雷控糖多苷，一个白小种带，一个就是那个青藤碱剂剂啊。尤其前2个现在临床上就是在这个中国这个很多医院里面都有那雷公藤呢，多肽呢，它有研究它的这个活性成分的话，可以降低这个类风湿关节炎的活动度它跟这个甲氨蝶呤联用的话，使得这个 ACR 的50达标率会提升68%但是这个药呢，它有一定的肝肾毒性并且有升级毒性，会导致不孕不育所以整个疗程我们要注意控制在中国的武汉，在中国的湖北的话，有一家医院是专门用这个药，这个雷公糖多肽来治疗类风湿关节炎它的那个效果也比较好，比较有经验它的就用这种雷公糖治疗类风湿关节炎就不用这个激素的话，效果也比较明显的那第2个药就是白小种苷临床上也比较常用它就是效果跟这个羟氯喹相当并且胃肠道反应的这种副反应的话发生率比较低推荐的剂量是600毫克就是600毫克每天1天2次连续使用3个月以上的效果会更好第3个就是蜻蜓碱剂剂这个也是在报道，就是这个治疗类风湿关节炎也是比较有效的一个药物。Oke, kita masuk ke dalam penerapan klinis obat herbal klinik dalam praktis medis. Dalam formulasi herbal Tiongkok itu digunakan untuk meregulasi sistem imun, seperti formula herbal kombinasi yang mengandung legung tang. Ini berfungsi untuk menghambat produksi faktor-faktor proinflamasi dan juga dapat menurunkan tingkat aktivitas penyakit. Jika dikombinasikan dengan metodologi, tingkat pencapaian dapat meningkat sehingga 68%. Perlu diperhatikan potensi hepatotoksisitas, toksisitas hati, dan toksisitas reproduksi, sehingga disarankan durasi pengobatan tidak melebihi 6 bulan. Di Tiongkok ada rumah sakit di daerah Hubei yang menggunakan pengobatan Leikung Tang ini. Dan juga ada nomor 2, ada kombinasi total glikosida dari paisau. Ini menyeimbangkan rasio sel TH17 dan TREC. Penelitian klinis menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam meredakan kekakuan pagi hari dibanding dengan hidroksikloroquine dengan jangka panjang, sehingga kejadian efek samping pencernaan lebih rendah sebesar 40%. Dosis direkomendasikan adalah 600 mg per hari yang dibagi dalam 2 kali pemberian secara oral. Penggunaan terus-menerus selama lebih dari 3 bulan memberikan hasil yang lebih optimal. Sediaan farmasi yang mengandung sinomine itu secara selektif menghambat jalur NK-FB sehingga mengurangi pembentukan panus vaskular pada synovium. Annals of Rheumatology 2003 menyebutkan bahwa kombinasi senyawa ini dengan agen biologis dapat menurunkan tingkat pembentukan antibodi, terutama bermanfaat bagi pasien dengan faktor rheumatoid yang tinggi. Next. 那第2大类就是这个防止这个类风湿关节炎导致骨破坏的一些靶向药材比如我们骨碎补它研究就是能够预防这种就增加的骨的保护作用，防止类风湿关节炎对骨头的一个破坏。第二个药就是阴阳货它也可以治疗这个骨质疏松对这种类风湿关节炎长期用糖皮质激素导致的骨质疏松尤为合适第3个是3-7种带它也是可以影响这个类风湿关节炎，降低这个关节炎超声的一个那个低的滑膜的血流信号Obat herbal yang teraktifkan untuk menghambat kerusakan tulang itu ada di antara lainnya ada ekstrak kusuipu, itu mengandung flavonoid bekerja untuk meningkatkan rasio OPG RANKL untuk menghambat pembentukan osteoklas. Dengan terbukti secara radiologis mampu memperlambat pembibitan celah sendi. Disarankan digunakan bersama dengan kalsium untuk memperkuat perlindungan tulang. Dan juga ada
uh, efek ikarin, senyawa glikosida aktif yang berasal dari tanaman Yin Yang Ho. Ini aktif mengaktifkan jalur persinyalan untuk merangsang pembentukan tulang. Data klinis menunjukkan bahwa senyawa ini dapat meningkatkan kepadatan tulang pada tulang lumbal sebesar 1,8% per tahun dan sangat cocok digunakan untuk osteoporosis yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang glukokortikoid. Dan juga ada total saponin yang dari Sanchi. Ini menyimbangkan MMP3 dan TMP1 secara dua arah untuk mencegah kerusakan tulang rawan. PSG sendi menunjukkan penurunan aktivitas pembuluh darah sinovial rata-rata 1,5 tingkat, dianjurkan penggunaan selama minimal 6 bulan. Next. 那除了这个一些中药的汤剂的临床应用以外呢，也有一些就是中医针对局部症状的一些缓解特殊疗法啊，比如我们用中药的那个新增方法啊，采用桂枝啊、透骨楚这些处方啊，通过蒸汽呢，就是熏到患者这种患处，比如疼痛的地方，它就能够使这种疼痛它的那个缓解啊。还包括我们针对用白芥子啊，这个细心制成的这个膏药贴于这个穴位，我们就说是属于一种穴位贴敷疗法，也是可以减轻患者的一些临床表现，减轻患者沉僵的这种时间。第五点，我们的我们就讲讲这个中西医协同增效的路径啊，就是很多时候我们在国内的话，都会采用一个中医跟西医同时应用的方法，我们就简称为中西医结合。它共同作用，在他们两个里面一起使用的话，有可能良反应，也可能会增加，就使得病人的那个疗效会更好这么个情况。Next. 关于联合用药呢，在同时使用这个中药跟西药的时候，我们要评估它的安全性怎么样啊？比如我们用了甲氨蝶呤，又用了雷公藤，这个时候呢，它的肝肾的毒性肯定是明显增加的。那在这个时候呢，我们一定要监测它患者这种血液系统的损害，包括肝肾功能损害的可能性啊。又比如有些这个药物，比如生物制剂联合这个中药外敷的时候啊，它可能会对我们的肝肾这个毒性有协同作用。那我们在这种情况下，也是我们要特别要关注的啊。还包括这个消化道管理的一些管理。好，那我们既然用到这个非炎这个 NSAID 的消炎镇痛药，我们也会可能会用一些活血化瘀的中药啊。那活血化瘀的中药呢，也有可能会增加这个出血的可能性啊。所以这个时候呢，我们一定要注意它这个出血的风险啊，消化道损伤的风险啊，一定要配合一些这个积极泵的抑制剂或者这个消化道的保护剂同时应用。Pak Wira, 5 menit lagi ya, Pak Wira. Oke, ya. Terima kasih. Evaluasi keamanan penggunaan obat kombinasi ini ada resikonya, yaitu resiko penumpukan efek imunosupresi. Ini saat metronidazole digunakan bersama dengan multiglisoda, perlu dilakukan pemantauan kelompok limfosit, dan juga ada efek sinergis hepatotoksitas dan nefrotoksitas pada saat biologis digunakan bersama dengan pengobatan luar berbasis obat tradisional Tiongkok, menunjukkan bahwa aktivitas enzim hati terhambat hingga 38%. Oleh karena itu perlu perhatian khusus terhadap fluktuasi konsentrasi darah limonir. Penata laksanaan efek samping pada saluran pencernaan ini terutama pada penggunaan bersamaan dengan obat antiinflamasi non-steroid OINS dan pengobatan tradisional Tiongkok, pelancar peredaran darah dan penghilang statis seperti Chuanxiong dapat meningkatkan resiko kerusakan glukosa lambung. Studi endoskopi menunjukkan bahwa kelompok dengan terapi kombinasi mengalami peningkatan kejadian erosi mukosa lambung sebesar 41%. Oleh karena itu disarankan untuk penggunaannya secara kombinasi dengan penghambat. Next.
关于这个治疗洗身疮的控制啊，也就是说急性期、缓解期，包括不同天气的时候，我们这个中西药的方案它是怎么调整呢？啊，那比如急性期啊，那我们可能用的西药是以攻邪为主啊，加上中药的辅助这么个模式啊。在缓解期的话，那我们可以逐渐将这个生物制剂转换成这个中药制剂来维持啊。第还有这个季节性的变化，因为我们知道类风湿关节炎，它在不同的季节的话，它的炎症活动程度也不太一样的啊。那我们在不同的季节，比如冬季的话啊，这个患者比较明显，那我们可以在常规的 DMARS 的基础上，提前4周会加用一些温经通络的中药，这也是可以降低这病人这个疾病在冬季的时候复发的一个风险的。Next. Ada juga pengambilan jendela waktu terapi berurutan. Perlu diatur dengan strategi intervensi pada masa akut. Pada 3 bulan pertama sejak timbul penyakit digunakan beberapa pengobatan barat sehingga terapi utama ditambahkan obat tradisional Tiongkok sebagai pendukung. Dan juga ada juga penentuan momen peralihan ke fase remisi. Dan ketika skor DAS 28 tetap di bawah 2,6 selama 12 minggu berturut-turut, terapi biologis seperti digunakan secara bertahap dilakukan ke pemeriksaan dengan obat tradisional Tiongkok. Ada juga pengobatan berdasarkan skema adaptasi berdasarkan musim. Misalkan pada pasien dengan gejala dingin yang menonjol ini pada musim dingin akan disarankan untuk menambah obat tradisional Tiongkok yang menghangatkan meridian dan melancarkan sirkulasi darah. Next. 我们同时要注意这个关于中西药治疗这个患者，这个类风湿关节炎患者的一个疗效评价啊，通过什么来评价它有没有效呢？啊，那包括这个微观结构的评估啊，比如说采用这高频超声检测这个滑膜的血流分级啊，也可以采用这个功能代谢学的一个检测，看看它有没有疗效，包括一些筋骨同步的评价啊，采用我们的骨密度的监测啊，结合中医的这个骨错缝的触诊评分来评估我们这个中西药联合有没有作用。Next. Indikator penilaian terapi secara menyeluruh itu ada juga dengan evaluasi struktur mikroskopik, metabolik fungsional, dan juga penilaian simultan otot dan tulang. Pemeriksaan aliran darah digunakan dengan menggunakan ultrasonografi frekuensi tinggi. Ini untuk melihat penilaian derajat-derajat jari-jari pembuluh darah di bawah lidah dengan pengurutan obat tradisional Tiongkok menunjukkan korelasi sebesar 0,73. Dan juga metabolik fungsional dengan menggunakan teknologi LC-MS menganalisis profil metabolik urin pasien digunakan untuk penandakan sindrom kelembapan panas. Dan juga penilaian simultan otot dan tulang digunakan untuk pemeriksaan kepadatan tulang dengan DXA dan dikondisikan dengan penilaian palpasi gangguan celah tulang. Next. 那么最后一章的是关于这个类风湿关节炎的康复以及它长期管理的一个问题。Selanjutnya rehabilitasi dan manajemen jangka panjang. 首先有个中医体质的调理方案啊，我们根据患者本身的体质不一样啊，会选择不同的膳食，也包括这个四季的养生的调节，包括患者这个情志的疏导疗法啊，比如我们针对这个患者是虚寒型的，阳气不够的，那我们可能想用这个当归生姜羊肉汤来补充阳气；患者是湿热型的，那我们可能用这个薏仁赤小豆啊。这个患者属于气体泻乙型的，那我们可能用到3七丹参茶这类型的活血化瘀啊。那四季养生呢，就根据这个天气、这个气候不一样，春天呢，就是以戚风为主；夏天呢，以清热利湿为主；秋天以这种基因润燥为主；冬天呢，以这种温肾散寒为主啊。那情绪的疏导呢？那我们包括用一些这个五音疗法啊、香辛疗法啊、导引法啊，也是对这种类风湿关节炎有帮助的。Program pengaturan konstitusi tubuh menurut CCM itu ada satu pengaturan diet terapeutik berdasarkan diagnosis CCM dengan menyusun resep makanan berdasarkan konstitusi tubuh pasien, yaitu defisiensi yang ataupun juga kelembapan panas. Misalkan dengan tipe-tipe kelembapan panas dapat digunakan dengan
Ya, digunakan dengan sup kambing dengan tangkai dan jahe segar untuk menghangatkan dan menguatkan yang dan juga di musim dingin misalkan dapat digunakan uh, uh, musim dingin dapat digunakan teh dari Shangji dan juga Tansen, yaitu bukan jadi digunakan untuk menghangatkan dan melancarkan peredaran darah. Dan juga ada regulasi gaya hidup berdasarkan musim. Pada musim semi, fokus utama adalah melancarkan fungsi hati dan mengusir antigen patogen. Musim panas menitik beratkan pada perusahaan panas dan pengeringan lembab. Dan juga ada terapi pengolahan emosi melalui intervensi multidimensi seperti terapi 5 nada dan juga latihan pernapasan untuk mengatur aliran qi dapat memperbaiki fluktuasi gejala. Next. 在患者来说，它还有个关节功能的保护策略，怎么去保护这关节功能？因为类风湿关节炎最终就会影响到这种关节的破坏，导致关节功能的丧失。那我们可以做一些中医的运动康复体系就是有一些不同的那个锻炼方法，比如初级的是以这种穴位按摩为主中级的是以这个太极营手训练高级的让我们进入这个五禽气虎式的强化脊柱以及髋功能的稳定性然后包括我们可以使用现代的机具就是义肢这类型的帮助这个我们关节的保护。第三个就是我们可以做一个关节负荷管理的方案。Next. Strategi pelindungan fungsi sendi ini dengan sistem rehabilitasi fisik TCM menggunakan latihan sendi 3 tahap. Pada tahap awal dimulai dengan pijatan titik akupuntur seperti yang Lingjian dan Chusanli, kombinasikan dengan seksi intensif pasif. Tahap tengah melibatkan latihan awan tai chi selama 30 menit per hari, meningkatkan mobilitas sendi pergelangan tangan dan telapak tangan. Tahap lanjut menggunakan gerakan harimau dari Wuchin untuk memperkuat stabilitas tulang belakang dan sendi panggul. Teknologi penyesuaian ortopedik modern ini digunakan untuk fase akut sebagai stok posisi istirahat pergelangan tangan yang dibuat secara khusus menggunakan bahan tremoplastik pusuk rendah. Pada fase subakut, stok tersebut diganti dengan sarung tangan elastis yang bertujuan untuk mengurangi tekanan kawan pada pagi hari. Pada fase kronis digunakan alat ortopedik sendi jari yang dipersonalisasi dengan pencedakan 3D. Strategi pengolahan tekanan sendi itu menerapkan dengan aturan 20 menit, yaitu mengubah posisi tubuh secara 20 menit, disertai dengan latihan relaksasi sendi selama 5 menit, menggunakan gelang pintar untuk memantau tingkat aktivitas harian, merancang alat bantu aktivitas dapur seperti alat memotong dengan gagang yang lebih besar, menggunakan tekanan pada sendi-sendi jari, dan juga diperlukan partisipasi terapi okupasi untuk melakukan modifikasi lingkungan secara fungsional. Next. 患者这些类风湿患者，他本身呢也可以进行一个他的监测包括做一个中西医结合的监测医治他记录这里面的记录每天关节的总张数形态的变化、疼痛的评分、沉降的时间、中药服用以后的反应等等15项的参数也可以做一个药效协同的观察要点监测这个比如西药它的毒性怎么样，中药的它的毒性怎么样患者服用药以后有没有出现一些就是比如说就口苦咽干或者月经量减少如果出现这种问题的话，那我们可能就进行一个药物的调整还包括一个康复进程的评估工具采用的这是负荷量表来评估它的怎么进行一个康复。Next. Sistem pemanduan mandiri oleh pasien itu dengan menggunakan log pemantauan terpadu tradisional dan modern dengan mencatat 15 parameter harian termasuk jumlah sendi yang bengkak dan juga perubahan pada lapisan lidah dan juga skor penyerian berdasarkan fase durasi kekakuan pada pagi hari, respons tubuh terhadap konsumsi obat herbal Tiongkok, dan lainnya. Data ini kemudian diolah untuk aplikasi menghasilkan grafik dan juga warna lidah dapat menjadi lebih gelap atau kebiruan, maka sistem akan memicu peringatan untuk pasien kunjung ulang ke klinik. Poin penting dalam pengobatan sinergi efek obat adalah dengan melakukan pemantauan efek hepatotoksisitas obat barat dengan pemeriksaan rutin ALT serta toksisitas terpadu dari obat tradisional Tiongkok. Dengan
Pencatatan siklus menstruasi ketika muncul gejala mulut pahit atau tenggorokan kering yang menunjukkan pola stagnasi hati yang berubah menjadi panas atau penurunan volume menstruasi menunjukkan defisiensi esensi ginjal. Maka mekanisme penyesuaian pengobatan nutrisi dan darah harus segera diaktifkan. Ada juga alat evaluasi proses rehabilitasi itu menggunakan alat komposit, menggabungkan indeks disabilitas penggunaan fungsional HIQ dari kedokteran barat dan skor sindrom P dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tiap bulan pasien mengunggah rekaman video program sendi melalui platform jaring-jaring tersebut dan kemudian dianalisis oleh tim teknologi. Next. 好，我的分享到这里，谢谢大家。 Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih.